lihat setiap ketika yang di sana panduannya adalah uswah, contoh teladan Rasulullah SAW, yakni sunnah dan sirah. Jadi utusan yang diutuskan tadi adalah untuk menzahirkan agama Allah Ta'ala, menzahirkan hak di atas agama jahiliyah, agama munafik, agama. Dia akan cari, dia akan tuntut sunnah dan sirah Nabi. Kalau dia tu tak menuntut sunnah sirah Nabi, tegakkan sunnah sirah Nabi itu, mana syahadat la ilaha illallah tu batal. Gitu. Macam orang syahadat banyak, macam orang ahli-ahli pandai-pandai dan syahadat kan. Tapi kehidupan dia dalam dar qaum fasiqin, dia menurut negeri orang fasik, negeri majusi itu, turut di situ. Dia tak turut sunnah sirah Nabi. Yang ini kita mula bila mereka kita saja ni yang terlepas daripada menegak sunnah sirah Nabi waktu kita berada gitu, kita lupa yang itu tu yang menjadi azab yang berat kepada manusia tu yang sedang menuju kepada jahim. Kalau kita tak hari ini tak mempelajari, bangun kita tadi, kita pelajari perkara yang besar, zikrullah. Zikrullah bukan payah pun. Nak pelajari Quran pun bukan payah, tak susah pun. Cuma kita yang malas. Malas itu adalah hembusan syaitan dalam hati kita, dalam nafs kita ni, supaya malas, tidak cergas, jemu, itu takut. Itu perangai-perangai yang ditiup oleh kita bila kita lalai pada Allah Ta'ala zikrullah tu, syaitan akan tiup tu. Penyakit apa? Hal yang Nabi SAW kita hari-hari kita kena berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wal fashal, wa min ghalabatid dain wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzubika min juhdil bala wa dirqi syaitan, dirqi syiqa wa su'il qada, syamatatil a'da. Hari-hari kita kena berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita takut perkara-perkara yang datang kan, datang dalam akal kita, sebab perkara-perkara yang tadi itu dia punya penyakit akal, penyakit dalam akal orang, penyakit gila ya. Manusia ni bila dia suka sangat, dia gila. Dia susah hati pun dia gila. Mana mereka yang tak berada di atas sunnah sirah Nabi, mereka itu semua dia kira gila, bodoh, tak ada otak, tak berakal. Tak bagaimana dia tak pelajari perkara-perkara. Tiap orang tak berakal ni ialah orang yang tidak mempelajari kalam Allah, tidak mempelajari ayat-ayat Allah Ta'ala. Jadi itu. Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.
perintah dakwah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dakwah kepada Nabi SAW. Perintah Nabi SAW untuk tegak perkara yang itu, untuk bacakan atas hamba-hamba Allah Ta'ala. Mereka-mereka yang dah melampau dalam kehidupan israf. Israf mana kehidupan mubazil, kehidupan yang luar daripada sunnah sirah Nabi itu, belajaran yang kita nak buat dalam sirah sunnah Nabi, maka itu kehidupan yang musrif, israf. Dan setiap perkara yang israf ini, dia syirik dengan Allah. Orang yang pandai, orang yang bijak, orang yang unggul, dia terjaga daripada tidur, terus dia akan membaca Bismillah. Dia nak buat satu benda, dia baca. Terjaga daripada tidur, terus dia mengucap La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma qul li dhanbi. Di waktu keempat kita bangun, kita terjaga. Itulah sifat orang-orang yang unggul. Mereka yang nak melakukan 6 perkara tadi, mereka akan membaca Bismillah walhamdulillah, Bismillah walhamdulillah. Bangun kita nak buat apa saja kan Bismillah walhamdulillah, maka itu adalah zikr. Kehidupan yang macam itu terus menghubungi dengan rahmat Allah Ta'ala. Setiap kerja buat yang kita yang kul amrin zibalin, setiap kerja yang dia nak lakukan tadi ni, la yabda'u bi bismillah fa huwa aqta au ajzam. Setiap perkara yang dia nak buat tadi tak dihubungkan dengan bismillah, fa huwa aqta au ajzam, dia menjadi putus dan binasa. Putus mana daripada rahmat Allah Ta'ala, maka semua kena laknat, semua laknat. Dunia mal'uni, dunia ni kena laknat Nabi, illa zikrullah. Jadi bila kita bangun tadi, kita nak buat tadi, terus kita ingat kepada Allah Ta'ala, Bismillah walhamdulillah, Bismillah walhamdulillah. Maka kehidupan yang bermula dengan zikrullah itu, itulah kerja yang besar, kerja yang latihan yang mesti dilakukan oleh tiap-tiap manusia, tiap-tiap anak Adam. Yang itu kena pelajari. Pelajari yang itulah diberi mempelajari perkhabaran yang besar, Quran yang besar, yang agung, supaya kita ni semua jadi agung, supaya kita ni jadi rijal. Salah satu daripada sifat rijal ialah apabila dia melakukan satu kerja tadi, dia terus membaca Bismillah walhamdulillah, Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Siapa yang bangun dan terjaga dan melakukan, nak melangkah tadi, dia terus membaca Bismillah walhamdulillah, maka dia adalah dah jadi rijal. Kalau terjaga waktu malam tu, macam bin, Master Bin punya jaga kan, terus pergi cari bulu gigi kan, dia jaga macam bujang lapuk. Itu binasa kita. Itu ada di depan kita semua. Tengok filem bujang lapuk tu bukan cakap seronok saja, kita tengok ambil aktibat kehidupan orang bujang lapuk tu. Kehidupan macam tu kita tak boleh turut. Kehidupan yang musnah, kehidupan yang bodoh, zalim diri sendiri, kerugian demi kerugian. Jadi di situ mula zikir. Allah Ta'ala kasih kepada kita ni, dia turun Nabi SAW beritahu, hamba aku yang melampau, yang bazir,
dalam hidup kita itu. Dan menjalani kehidupan ghaflah, kehidupan bodoh. Ghaflah ni bodoh. Kalau siapa yang masuk dalam kehidupan ghaflah, maka orang tu akan terus pergi jahim. Kesudahan orang yang personal orang tu ataupun grup, kumpulan dan jamaah institusi yang kehidupan mereka dalam syahwat dan ghaflah. Kehidupan ini tak sedikit pun merugikan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia merugikan diri sendiri. Satu bangsa itu akan jatuh dalam kerugian kalau bangsa itu hidup macam itu. Maka Allah Ta'ala suruh kembali cepat-cepat. Anibu ila rabbikum wa aslimu lahum min qabli ya'tiyakumul azab. Cuba kita pakai ingat semua ayat itu. Kita punya motivate. Macam orang duk dengar pakar motivasi lah. Oh, sedap dengar. Bila kita dah belajar ayat tu dan kita, orang yang belajar ayat bila duduk dalam jamaah, jaga tertib adab jamaah, maka orang tu lah orang yang betul-betul mempelajari ayat Allah Ta'ala. Kalau sekat pergi kedai buku, kedai kitab, dia ambil kitab baca, kemudian dia pun buat motivasi dia, itu tak betul. Itu syaitan, cara syaitan punya. Syaitan baca Quran, baca kitab, belajar Quran, belajar lagu, belajar hadis kan, dia meninggalkan sunnah sirah Nabi. Sunnah sirah Nabi itu apa dia? Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Sunnah sirah Nabi itu إسباغ الوضوء عند المكاره، إسباغ الوضوء في أماكن المكروهات. Tetap menjaga wudu waktu makruhat, waktu yang kita benci, malas. Malas, benci, jumu, penakut, itu adalah perangai yang ditiup oleh nafas. Nafas syaitan jadi tiup dalam dada orang tu. Nah, lepas daripada yang itu, apa yang kita kena buat? Kita jadi mutahirin, selamat daripada syaitan. Zikrullah, cuba kita tengok banyak orang yang ahli agama, dia tahu hak tu. Orang banyak agama yang mengaji banyak, mengaji hadis banyak-banyak, mengaji tu sampai jadi bergelar profesor, doktor, falsafah. Itu bukan mengaji agama Allah Ta'ala, dia mengaji falsafah. Kita terpedaya, dia pun terpedaya, terbodoh dengan syaitan. Sebab dia tak kenal syaitan, dia tak belajar pun kenal syaitan, musuh dia tadi. Dia tak belajar ilmu janji Allah Ta'ala. Inna wa'adallahi haq, fala taghurnakumul hayatud dunya, wala yaghurrukum billahi al-ghurur. Asyaitanu lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. Tak belajar tu. Jadi salah satu yang kita tu belajar, yang kita nak belajar yang itu. Belajar yang itu dah dipanggil belajar ilmu kitab, termasuk dalam ilmu kitab. Tanzilul kitab min Allahil Aziz Al-Alim. Kitabun faslna ayatuhu liqaumin ya'qilun. Kitab yang kami tafsirkan satu persatu bagi mereka yang orang yang bijak, orang yang berakal, orang yang mau belajar. Nah, bukan tidak jadi kerana orang-orang yang waktu yang dekat kita berdepan dan hari-hari sa'ah, dia pelajari Quran, dia dengar Quran sonok-sonok, lepas tu dia main-main. Dia kumpul pula, dia belajar Quran pula sonok-sonok, kemudian dia buat show.
Itu syaitan. Qarin. Dah. Dia satu yang kita baca waktu subuh, kita dengar waktu subuh. Satu kita kena berzakarah balik satu-satu. Supaya kita ni ingat, kita mula ingat ayat Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan ingat semua, kita pelajar, kita semua ingat duk baca yang itu. Kita terus baca juga. Maka ketika itulah Allah Ta'ala turunkan nurul haq. Turunkan ma'rifah kepada kita. Kepada siapa-siapa yang duduk dalam ribat, dalam sabar dan musabarah dan ribat. Kita panggil ribat. Ataupun majlis taqwa, majlis mempelajari taqwa. Isbiru, sabiru, warabitu, wattaqullaha la'alakum tuflihun. 5 perkara yang kita pelajari. Itulah sunnah sirah Nabi. Isbiru, wasabiru, warabitu, wattaqullaha. Pasti kamu berjaya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa antasimu. Berpegang teguh balik. Mana kena pelajari balik satu ayat ini. Makna ayat yang kita pelajari itu baru dah boleh bermanfaat. Kita mula faham memahami makna ayat. Ya. Sabbih isma rabbikal a'la. Bila kita mula bertasbih, bila kita nak mengenal, nak mengasihi Allah Ta'ala, nak mengikut perintah Allah Ta'ala, apa yang diperintah kepada Nabi. Sabbih isma rabbikal a'la. Ya Muhammad, bertasbih oleh kamu memuji Tuhan kamu yang maha tinggi. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Mula-mula kita tasbih dulu, turut dulu. Lepas kemudian baru dia datang nur, cahaya dalam hati, dalam akal untuk melihat, untuk mengenal tu. Untuk mengenal diri kamu sendiri tu. Untuk mengenal Tuhan kamu tu. Yang mencipta, alladzi khalaqa fasawwa. Diberi rupa kita. Manusia kan, malaikat kan, jin kan, binatang kan. Walladzi qaddara. Tuhan yang mentakdirkan, memberi ketetapan kepada mereka untuk kebaikan, ketinggian, kemuliaan mereka itu. Fahada. Kemudian diberi petunjuk. Jadi kalau orang yang tak tahu tasbih, tak pernah bertasbih, kalau orang yang mufti, qadi besar-besar tu semua tinggal dalam tasbih tu, tinggal dalam ribat dalam masjid, tak pernah bertasbih, maka orang tu dah tentu dah kekal dalam sesat, kekal dalam jahim. Kalau sekarang nak show je kita berhebat, kita tu di atas pentasnya, itu adalah kerja qarin. Ingat, untuk riak, itu kerja qarin. Alladzina hum yura'un. Sembahyang yang dia sembahyang itu pun sembahyang pergi jahannam. Ini kelakuan perhimpunan orang yang mendustakan agama Allah Ta'ala. Dia ambil agama tak depan, ilmu agama, kemudian dia ajak manusia pergi kepada benda. Dia ajak manusia pergi kepada, itu siasat Dajjal, politik Dajjal kan. Siasat itu siasat Dajjal. Siasat Rasul para Anbiya, dia mengajak manusia kepada Allah Ta'ala. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Jalan aku, ini jalan aku, dakwah kepada Allah. Ala basirah, mana di atas ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kamu semua pakat baca ayat Allah Taala dan fahami, dan kamu sendiri berjumpa sampai kepada Tuhanmu. Nabi SAW ni kerja cakap tu, heret orang itu pergi sampai kepada kalimah Allah Taala. Kalau dakwah yang tak pergi ke situ, itu semua dipanggil dakwah syaitan. Du'at ala babi jahannam, pintu dakwah jahannam.
Dia tak pergi, dia tak heret manusia tu. Dia targhib manusia supaya duduk dalam masjid yatluna kitab Allah. Orang yang pandai banyak kitab Allah, dia bangun baca kitab Allah. Baca ayat-ayat tu, bagi faham. Sampai dia faham kalau kalimah Allah Ta'ala tu, baru kalau dakwah pergi nak jajan sonok-sonok berjalan kan. Macam pembuat tabligh dia buat tu. Itu dakwah syaitan. Dia tak tahu kata dakwah syaitan. Puluh-puluh tahun saya duduk nak beritahu mereka tu bahawa apa yang dia buat itu dakwah jahiliyah. Dakwah seronok. Makan angin. Tak syok makan angin. Bakal semua 10 orang pergi naik kapal terbang, pergi jalan di sana sini. Pergi juga agak. Seronok. Maka dia terpedaya dengan qala qila. Dia terpedaya dengan diayah majus. Orang Islam yang dia belajar Quran ikut majusi. Dia belajar Quran tu guru tu syekh tu daripada Yahudi dan Majusi. Orang itu bukan Islam. Orientalis profesor banyak, ribu-ribu orang yang ada belah barat tu. Dia belajar Quran, belajar hadis, belajar semua sekali. Adakah dia Islam? Itu malah belajar cara Quran, belajar agama ikut cara Majusi, ikut show, talk show, din show. Ini Majusi. Itu bukan sunnah dan sirah Nabi. Kita juga lah yang rugi. Dengan sedikitnya kita ni jadi penyembah syaitan. Siapa yang pelajari ilmu dia tu daripada Majusi, Yahudi, maka orang tu akhirnya dia jadi beruk dan babi dan penyembah syaitan. Kita nak ambil pimpinan, tunjuk. Kita nak ambil kita punya tutor dalam course filosofi, doktor filosofi kan, buat tesis jadi dia ambil buku-buku yang orang tulis baca. Profesor Profesor Sayyid Hasan Nasr, dia perempuan yang di sini duk banyak duk baca buku tu. Dia kena buku, dia kena ikut tesis dia, baru boleh dapat doktor filosofi. Tu saya kata doktor profesor ni. Semua mereka ini adalah yang pelajari Islam daripada Majusi. Cara dia pelajar agama tadi bukan mengikut sunnah sirah Nabi. Terlalu jauh daripada sunnah dan sirah Nabi. Kita ingat tengok kita bangun kita tengok dalam televisyen, kita tengok dia tu duk cakap agama kan. Semua rakyat Malaysia ni mengajarkan itu. Tengok Ustaz Don duk belajar kan, Nuruddin Banjari duk mengajar kan. Dia kata, itulah Islam. Jadi itulah mana kita dah jauh sangat, terlalu jauh dah dengan sunnah sirah Nabi tu. Orang yang belajar agama macam tu semua akhirnya jadi munafik. Aksar munafiqi hadrul ummah qurra'uha. Banyak dia, sangat banyak daripada umat ini yang jadi munafik adalah orang yang pandai baca Quran dan bersyarah Quran. Sunnah dan sirah Nabi diperhinakan sekali. Ya, dia main-main dengan sunnah sirah Nabi. Maka yang itu kita benar terperangkap di situ. Kalau kita hari ini kita tak keluar, tinggal daripada buat tu. Kalau saya tak tinggal buat Jumaat Tabligh tu, saya pun tak nampak. Takkan bertunjuk Allah Ta'ala. Sebab benda tu semua fasih.
Apa yang buat keling-keling tu belajar, yang pergi mengaji di negeri keling tu semua akhir jadi fasik, fasikun. Pasal apa? Dia pelecehkan sunnah sirah Nabi. Ya. Akhirnya dia jadi fasik. Bila fasik, orang fasik ni selalunya 99% mati dalam kafir. Cuba fasikun itu mana munafiqun. Salah satu mana fasik itu munafik. Wa aksaruhumul fasikun kan. Jadi di mana yang tempat kita nak melepas diri, selamat diri kita daripada api neraka. Semua masuk api neraka. Semua masuk jahim. Semua jadi mutakabir, semua jadi fasiqin. Orang Islam semua ni dia jadi mukminin. Mukminin mana nak jadi itu kena bertahun-tahun dalam masjid, dalam saf, tidak tinggal, tidak meringankan salatul jamaah. Mula-mula orang yang sesat tadi adalah dia meringankan salatul jamaah. Dalam saf, dia tinggal saf. Itu dia melakukan dosa besar. Sebab itu adalah sunnah nabikum. Lau taraktum sunnata nabiyikum la tadaltum. Ibnu Mas'ud berkata, kalau kamu tinggal, inna salatul jamaah itu min sunnati nabiyikum, sunnah nabi. Salatul jamaah itu adalah sunnah Nabi SAW yang besar, yang agung. Taharah tu. Itulah sunnah surah Nabi yang sirah Nabi, perjalanan Nabi yang agung, yang besar. Dan mereka-mereka lah yang Allah Ta'ala kasih. Inna Allah yuhibbul mutahhirin. Inna Allah yuhibbul tawabin wal mustaghfirin. Orang tu istighfar. Kita hari-hari pagi petang, kita hari kita istighfar. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu adalah zikrullah yang paling tinggi, yang paling mulia. Kemudian syiar daripada Nabi SAW, sunnah dan sirah Nabi itu syiar. Perintah Allah Ta'ala untuk tuntutlah wasilah. Wabtahu ilahil wasilah. Apa arti wasilah? Wasilah adalah sunnah dan sirah Nabi. Sunnah sirah Nabi itu masjid, sabar dalam masjid, musabarah, mujahadah fillah dalam masjid, musabarah, kemudian ribat. Nah, itu ada ditinggal semua sekali dah. Ilmu banyak, ilmu Islam tinggi, semua dah PhD. Tu ustaz-ustaz yang dah belajar lah ni. Dia belajar tahfidz Quran, lepas tu mengaji Quran, pergi masa kemudian akhirnya dia belajar. Akhirnya dia pernah pergi dapat PhD juga. Otak dia orang tu dah ditekup oleh syaitan qarin tadi mengatakan itulah qaul az-zur tu. Mengaji macam tu, dia mengaji qaul az-zur. Mengaji macam tu juga Allah Ta'ala perintah, ijtanibu qaul az-zur. Ijtamul fawahisha ma zahar minha wa batan. Jauhkan kejahatan zahir batin. Batin jahat apa dia? Ulu berriya wal kibir. Tiap-tiap majlis yang buat syirik kepada Allah Ta'ala itu adalah akbar kabair. Dosa besar daripada paling dosa besar sekali. Syirik kepada Allah Ta'ala. Syur itu syirik. Pendusta dengan agama. Apa yang ada dalam television, dalam radio itu, semua itu syirik, kufur, maksiat, nifaq.
Itulah dalam kitab. Jadi kita kenal wadzaril ladzina takhudhu dinahum lahwan wa la'iban. Kena tinggalkan buat ni. Buat mana yang mengambil agama tu jadi mainan. Lahwan. Siapa yang pelajari agama tadi luar daripada ilmu asas. Ilmu asas ni, la masjidin usus ala taqwa. Dia tetap di masjid. Dia tak ubah ayat. Cara yang kita tuntut dalam masjid yang dia asas untuk mempelajari takwa kan. Di mana belajar takwa tu dalam masjid. Masuk UAE tadi. Ya. Masuk mana-mana universiti Islam, masuk Darul Ulum ke. Darul Ulum Daiwan tu, akhirnya buah-buah Darul Ulum Daiwan. Darul Ulum Daiwan yang orang masyhur sangat tu. Orang yang pergi mengaji situ, semua masuk dalam perangkap Wahabi. Pergi di New Town, Karachi juga, semua masuk dalam perangkap Wahabi. Majusi punya pembelajar. Orang Majusi ni, oh dia cakap, mana hadis sahih? Itulah cara Majusi. Macam orang Majus yang pakai serban kepala botak masuk dalam masjid Nabi. Dia terus tanya Nabi tu, mal qala'? Mal 'adiyati dhabhan? Mal 'adiyati dhabhan? Dia bertanya dalam tu. Dia bilang, mal 'adiyati dhabhan? Kemudian dia lari keluar. Besok pula bertanya pula, mal muriyati qadhan? Dah, betul dia pergi. Dia kejutkan majlis Nabi tadi dengan dia tanya itu. Mana orang Majusi tu dia kejar dia ambil ayat Quran tu dia nak pukul ayat Quran, nak batalkan ayat Quran yang lain, ayat yang lain. Itulah orang Majusi. Cara majlis tu. Hari yang tiga pula dia bertanya pula, wal 'adiyat dham'an fal muriyat fal mughirat subhan. Jadi orang senyap tak jawab apa, dia pun duduk situ, buang sorban tak depan tu, pum masuk. Sebab dia rasa dia dalam majlis tu dia yang paling pandai. Orang tu juga bila Nabi SAW bagi masa perang daripada Khaybar, rampasan tu, dia pergi kepada Nabi tu bagi ghanimah tu. Dia pergi, ya Muhammad adil. Oh, itu dia. Itulah cara menuntut ilmu. Sifat perangai Majusi. Perangai dia ni lah. Bapak ni yang asal dari agama Syiah sebab ni. Majusi. Majus ummati. Oh Majusi umat aku tu. Kilabun nar. Anjing api neraka. Dia orang yang belajar macam tu, dia belajar agama Allah Ta'ala. Bukan belajar agama Allah. Dia belajar ikut syaitan qarin. Qarin yang mengajar begitu. Syekh dia tu Syekh Qarin. Qarin menyuruh semua belajar lagi. Sampai dapat PhD. 20 ni semua 50 sekongkong 50,000 rakyat Malaysia dah ada doktor filosofi, PhD, doktor, semua doktor. Tengok ni doktor, semua ni doktor. Tu dah ada banyak lah. Jadi puak ni lah yang menyesatkan. Dan Nabi SAW takut golongan ini. Akhu buat amat ala ummati munafiqun alim. Oh munafik yang alim tapi munafik. Para doktor dan profesor dan doktor filosofi ini semua 100% adalah munafik. Maka dah jauh daripada mengaji ni. Kalau masuk mengaji Wahabi, memang munafik. Ambil ilmu Wahabi. Dia
Jadi kalau ngaji dengan orang itu, ngaji tok guru macam tu, kita jadi munafik. Orang munafik ni macam mana? Afaman zayyana lahu su'a amalihi farahasa. Tidakkan mereka yang dihiaskan dengan buruk kelakuan amal dia buruk, tapi dia melihat dirinya baik. Yahsabuna annahum muhtadun. Dia meyakini mereka lah orang yang dapat hidayah. Orang lain semua sesat. Ni orang yang duk cakap sunnah sirah Nabi ni, pergi duk masjid ni, ini semua sesat. Orang yang tidak, orang yang meninggal dalam sunnah sirah. Dan dia pula, dia mengambil perangai iblis dan syaitan. Inilah orang yang bila dah alim dah, bila banyak dah mengaji dah, dia khatam 10 kali dah sunnah sitah, situlah syaitan akan tanam perangai ujub, riak dan kibir. Itulah maksud batin, fawahish, kejahatan batin. Jadi pelajar-pelajar ni kalau tuan-tuan, kalau dia tak masuk belajar dalam ambil kurikulum masjid, jadi isbaghul wudu' dan makarih, ilmu perkebal yang besar, tawaran yang besar Allah Ta'ala tu. Macam Nabi sendiri terus berjumpa dengan Allah Ta'ala. Nabi tu basic tu bertanya jawab dengan Allah Ta'ala kan. Ilmu para malaikat, ilmu khas para malaikat muqarrabin, himlatul arsh, yang ditanggung arash. Semua mereka tu sewa dengan golongan ni. Dengan siapa dia? Tu pun yang isbaghul wudu, duk jaga wudu, jadi mutahhirin. Duk jadi orang dalam saf. Siapa yang dah bertahun-tahun, 10 tahun dalam saf kan, itu yang bernilai berharga. Mereka-mereka yang dalam jannah, dalam syurga tadi, iaitu majlis muzakarah fil masajid, muzakarah kitab Allah, yatluna kitab Allah wa tadarasuna bainahum. Tu majlis tu, ahli majlis muzakarah fil masajid, tetap menatu sebut dalam masjid. Kalau luar dalam masjid, luar daripada sunnah sirah Nabi, tak betul. Orang yang malam-malam bangun malam kan, nangis malam tak, baca kitab Allah lagi. Pagi petang istighfar, pagi petang siang malam banyak mengucap salawat kepada Nabi. Kalau hal lain banyak macam semua betul, tapi kalau satu dia tinggal, banyak mengucap salawat Nabi SAW pun tak berjaya. Tu hak banyak-banyak tu buat dah tu. Akhir zaman ini kalau tidak masuk dalam kumpulan, tak masuk dalam jamaah yang wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatan 'inda Allahi wa salawatul rasul. Tak masuk yang itu, dan dia tak dapat pelajari selawat. Tu selawat hak lainnya, tapi tak dapat selawat Fatih lima ughliqa. Maka tuan-tuan, orang itu adalah masih dalam kerugian besar lagi. Maka beruntunglah kita ni. Kita nak bayan bagi cerat dalam tentang nikmat Allah Ta'ala atas jemaah kita yang sikit, yang beberapa orang ni saja jadi, saya jadi storyteller dia. Tuan-tuan duk melenggak bukan? Macam ayam dijumpa burung hantu kan. Burung hantu, rumah buruk tu, banglo yang ditinggal lama tu, burung hantu duduk situ. Hari-hari ayam ni pun keliling penuh dah. Tok 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 tok. Duduk keliling duduk tengok burung hantu kan. Macam tuan-tuan duduk tengok saya duduk cakap ni, macam saya jadi burung hantu kan. Orang tu dia dia duduk gitu, jadi jadi majlis yang ada ni, kalau tengok Zahir ni macam tu je.
jemaah ni pun kalau nak tengok betul-betul lagi satu. Kalau kita biasa tengok Alibaba dengan 40 penyamun, lebih berkawan kita jemaah kita. Ni jemaah Alibaba dengan 40 penyamun ya. Saya ni jadi chief penyamun kan. Jadi begitu. Tapi apa yang kita pelajari ini kepada orang yang lain, orang munafik dia kata kerja gila. Orang tak buat. Bukan dia terham. Cuma Allah Ta'ala sembunyi perkara ni. Dan orang yang akan sampai ke sini hanya sedikit. Wa qalilan min ibadish syakur. Sebab kita hanya membincangkan kitab Allah. Terus sama kita. Apa yang tuan-tuan saya bercakap ni, tuan-tuan dapat faham daripada itu dan aman. Nah, kita bawa kunci langit itu adalah hasil akhir daripada perintah itu tidak. Anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Lahu maqalidus samawati wal ard. Kunci langit bumi itu sebab apa dia? Kita ada kena bawa cari pagi 100 kali, petang 100 kali kan. Itu kepada sahabat kena Uthman radhiyallahu anhu. Tapi kita yang lekeh yang sini sikit 10 kali pun tak pada. La ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita pandai pula betul bangun tengah malam tu kita baca 10 kali, waktu lagi hebat lagi. Tak, 10 kali ya. Kekal yang itu kan. Itu hasil maqalid kunci langit bumi. Bila apa yang sekongkong yang kita bila baca ayat tu tadi, alamat kita ni kembali kepada Allah Ta'ala ya. Kita kembali untuk berzikir la ilaha illallah wallahu akbar subhanallahi walhamdulillah wala haula wala quwwata billah la astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. Itulah bumi Allah Ta'ala. Cuma Allah kan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah bumi Allah Ta'ala. Bumi yang tempat yang disebut semua Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al khair wa ala kulli shay'in qadir. Siapa yang dapat menjaga zikir itu maka dia berada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Dia baca ayat Allah Ta'ala, dia dah berzikir tasbih, dia dah mengucap selawat Nabi SAW. Orang yang begitu, orang itu berada di bumi Allah Ta'ala. Ar-Radwa'i wasi'ah, fatuhajiru fiha. Masjid, tempat itu adalah bumi Allah Ta'ala kan. Tempat mereka yang duk mengucap tasbih berzikir. Zikir Allah pagi petang. Banyak ada berzikir. Banyak berzakarah. Banyak tazkirah. Musahabah. Sehingga semua itu jadi mutahabin. Itulah bumi Allah Ta'ala. Mutahabin fillah, billah, walillah. Kita buat kerja tadi semua. Fillah, billah, walillah, wa ala Allah, wa ilallah. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada sikit. Kita tak cuba, kita nak beres. Tak bagi celah sikit pada nafsu tu nak bubuh dia punya. Jadi ini, kalau kita ni ada nafsu lagi, Allah Ta'ala akan tahan daripada kita syahwat. Apa kerja yang kita buat dengan syahwat, dengan sonok ni, Allah Ta'ala akan tahan, tak bagi. Kena islahkan dulu, supaya nafsu tadi tu belajar balik, belajar Islam balik tu. Anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Inabahu li kamu, balik kepada Allah, balik kepada bumi Allah Ta'ala tu. Wa aslimu lahu. Islam oleh kamu baginya. Islam itu mana je redha. Belajar kita belajar redha tu. Wa mana zala minal haq. Sebahagian daripada kita belajar khusyuk.
Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq ta'ala jalla wa ala, kan? Apa yang Allah Ta'ala takdir, dzalika taqdirul azizul alim. Kita ingat balik kepada tiap-tiap benda yang itu berlaku ni semua adalah dalam kitab Allah, dalam takdir Allah Ta'ala. Takdir azizul alim, sangat perkasa, sangat kukuh, sangat tinggi mulia, dan sangat alim. Alim situ mana hakim. Ya. Bila kita ingat, bila bangun tengok apa benda yang datang kepada kita, segala musibah yang ada pada kita, kita ingat ini Allah Ta'ala dah tetapkan, dan Allah tetap pada azal ni semua adalah di atas kasih dia. Allah Ta'ala bagi jemaah ni adalah jemaah yang kasih, jemaah yang yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Kita ni boleh sampai darjah ini, mana kita adalah satu jemaah yang pasti Allah Ta'ala datang. Bila yang lain dah murtad, habislah. Segala syekh, segala mufti, segala maulana, semua dah murtad daripada agama Allah Ta'ala, daripada Rasul. Lu hina sunnah Nabi, Rasul Nabi. Lu kata dia hebat, itu dah. Dia murtad daripada agama Rasulullah SAW. Tinggallah dah lama tinggal tak baca balik ilmu kitab Quran tadi ni. Baca makna tu. Tak bangun baca. Kalau ulama dia tadi tak bangun baca kitab Allah. Ajar pada manusia ni. Baca balik asas Islam. Maka orang tu pun dah habis dah murtad. Dia kira murtad. Siapa yang tidak ada hijrah dan jihad, tidak tahu makna hijrah dan tak berhijrah, tak tahu jihad, tak pelajari jihadun nafs fardu, tak tahu dah benda tu. Dah. Qarin pandai dia tahu. Keluar satu lesen TV, jadi TV hijrah. Sebut kata hijrah aja. Kita ada. Menteri yang dulu kan. Biar buat lesen hijrah tu, dia biar kongsi tu. Dah. Dengan Dr. Tina tu. Doktor ilmu wahyu. Dr. Tina kan. Doktor betina ni semua yang pandai bercakap itu semua syaitan hantu laut. Belakang dia tu syaitan al-bahar. Waktu kena bertobat banyak. Tak. Dia jadi alat oleh qarin, jadi untuk menzahirkan agama qarin, agama batil. Bukan agama hak. Kita hari ni kita dah belajar kita dah belajar khusyuk kan. Apa yang turun daripada kita, daripada ketetapan, daripada taklid tadi, bila kita tengok kita, ini adalah Allah Ta'ala tetap ni 50,000 tahun dulu sebelum kita cipta ni. Wa ma asabakum min musibatin fil ard wala fi anfusikum. Apa yang kamu terkena tu dalam diri kamu tu, sakit dan sakit, kecil besar semua benda tu, kaya miskin sedap suka sakit semua sekali, itu adalah dia panggil musibah. Apa yang berlaku dalam tanah, air, api, angin, fil ard wala fi anfusikum. Apa yang kamu berlaku detik-detik yang kita dah ada tu, itu semua dah fi kitabin qabla an nabra'aha, sudah tertulis dalam kitab Allah Ta'ala sebelum kami nabra'amal, kami keluarkan ciptaan tu. Itu semua sangat-sangat mudah kepada Allah Ta'ala. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'sau ma fatakum wa la tafrihu bima atakum. Supaya kamu ni jangan jadi sifat. Jangan kamu putus asa dia apa yang tak ada pada kamu, yang luput pada kamu, jangan usah hati atas benda-benda itu. Siapa yang susah hati di atas, dah tu hilang musibah, kena curi, kena apa, kena rosakkan semua sekali, kita istirja. Kita ingat balik kepada Allah Ta'ala. Apa musibah tadi.
Kita ingat ini adalah daripada Allah Ta'ala. Tiap-tiap kelakuan yang kita tidak berlaku satu kelakuan dalam muka bumi ini, kelakuan makhluk Allah Ta'ala daripada hama, daripada apa, daripada kuman-kuman yang dalam darah tu pun Allah Ta'ala tahu bukan. Benda tu semua dalam kitab. Bila jadi begitu, kita kena tengok kalau benda-benda tu Allah Ta'ala cuba kita, supaya kita ni dapat bersabar kan. Bangun-bangun tengok, oh habislah semua tu. Kita pun, Allah, ini mesti ketetapanmu yang sangat agung dan besar. Dan aku bodoh. Sebab aku ni duduk dalam kehidupan nafsu. Nafsu ni bila-bila pun dia tak tahu apa. Bila-bila pun dia jahil kan. Sehingga dia keluar daripada alam syahwat dan hawa tadi, baru nampak perkhabaran besar yang Allah nak beri dia dalam nampak. Khazanah yang disedia Allah Ta'ala ni. Salatul Fatih, 5 ugliqa. Kepada orang yang dapat izin sah dan dalam tariqah tadi, sekali dia ucap saja. Orang yang lain yang berselawat yang lain tu, dia kena 200,000 umat yang berselawat lain bersolat Fatih tu, 200,000 tahun. Itu dalam khazanah Allah Ta'ala kan. Satu salat Fatih itulah boleh selamat orang tu daripada mati kafir. Sebab salat Fatih itu mana? Ismul Azam. Allah Ta'ala, selawat yang Allah Ta'ala selawat atas Nabi itu. Awal-awal selawat Nabi atas Nabi itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa. Itu selawat Allah Ta'ala kata Nabi. Selawat yang itu. Itu khazanah Allah Ta'ala kan. Allah Ta'ala dah beri pada khazanah dia. Khazanah Nabi Allah Ta'ala ni tak berakhir. Lagi banyak kan. Jadi kita ni dari dalam alam syahwat dan hawa kita, memang kita tak akan diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala untuk mendapat sampai kepada sini. Sampai kepada majlis riba. Sampai kepada zawiyah kita. Jadi itu. Mana kita kena bersihkan nafsu kita dulu. Nak bersih nafsu ni lah yang diperintah untuk tasbih. Subhana Rabbil A'la. Subhana Rabbil A'la wa bihamdihi. Mana kita mula kita tengok kita tu, pencipta kita. Kita akhirnya kena ingat yang cipta aku. Alladzi khalaqa. Dia cipta. Ni cipta aku daripada habuk tu. Bersama bagi rupa kau pula. Lepas tu satu kedudukan sampai besar macam ni. Lepas tu bagi hidayat. Hidayat mana situ hidayat kepada sirat. Kalau hidayat tak sama ke sirat, bukan hidayat. Dia sangka kata dia hidayat. Itu ilmu qarib. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan falahu qarib. Siapa yang lari daripada masuk tarikh ribat semua sekali itu, lari daripada isbiru wa sabiru wa rahbitu, lari daripada hatu ya, lari daripada khudhu zinatakum inda kulli masjid, lari daripada yang itu ya tuan-tuan. Maka qarin akan tangkap habis. Satu negeri, satu wilayah, satu negeri. Ma min qaryatin, satu kampung ada orang tiga orang lelaki ya, balik tadi tak tegakkan adzan dan jamaah, salatul jamaah. Tiga orang lelaki. Tempat ada tirang ya, dia tinggi ya, tak pergi semua jemaah, banyak pergi semua jemaah kan, ada penuh dalam masjid. Dia duduk jauh sikit, dia situ pun dia tak buat yang itu, maka orang itu semua istahwadha alaihim syaitan fa antahum dzikrullah. Mereka ni dah ditawan oleh syaitan. Kalau semua profesor, doktor, menteri, qadi, mufti tu situ kan, elite area tu semua begitu kan. Kalau mufti tu pun dia kira semayang di rumah dia dengan anak bini dia. Lepas tu dia fikir pejabat dia. Dia tak nak mikir supaya nak bangun, nak sedarkan manusia balik ke rumah Allah Ta'ala. Maka orang ni semua adalah dalam sesat.
Sesat ni ada 7 jenis sesat. Semua orang kena pelajari 7 jenis sesat ni. Perkara yang ni kena banyak bercakap. Sebab orang lah ni tak tahu agama yang mana tentu. Bila iltibas penggunaan nama agama tu dah berluasa, maka mungkar dah jadi ma'ruf, ma'ruf jadi mungkar. Pada Allah Ta'ala yang ma'ruf sisi Allah Ta'ala dan Rasul dah jadi mungkar, mungkar besar, sesat besar. Nah, itu kumpulan pemikir Islam jadi daripada doktor, profesor dan mufti itu. Bakal berkumpul kemudian tengok buku. Dia tengok buku, dia cari buku mana-mana dia yang boleh kita ambil sebagai sesat. Itu sebab yang dia buat kerja tu. Semua apa doktor-doktor, profesor tu dan mufti. Akhir sekali buat keputusan bahawa Tariqat Tijani itu sesat. Salah Fatih pun tak payah amal. Sebab anu dah sesat dah. Bawa selawat Ibrahimiyah. Betul sesat itu main-main. Cakapan nak kata sesat. Benda yang hak, benda yang ni semua. Mana orang ni semua dah jauh daripada agama Allah Ta'ala. Jauh daripada agama dinul haq. Yang ni yang kita lepas sembahyang tadi kena wajib kita kena sebut. Hasbi Allahu li dini, hasbi Allah dunyaya, hasbi Allah lima ahmadi, hasbi Allah liman hasadani, hasbi Allah liman bagha alayya, hasbi Allah liman kadani bisu. Hasbi Allahu inda al-maut. Kita kena ingat kita waktu nak mati tu, kita dah minta Allah Ta'ala untuk takaful. Nah, hasbi Allah inda mas'al bil qubur. Hasbi Allah masalah dalam kubur. Hasbi Allah inda al-mizan. Hari kiamat. Waktu yang manusia dalam kubur pernah huru-hara. Semua segala kejahatan, amalan kejahatan, semua zahir, semua kan. Ahli khair pun akan zahir, ahli kebaikan akan di'alan. Saya alamul yawm min ahli jama' min ahli karam. Siapa yang jadi hormat hari ini lah akan diperkenalkan siapa yang ahli yang berhormat. Ahli al-'izz wal karam. Maka bangun satu gulungan terus pergi syurga tanpa hisab. 2-3 gulungan. Serentak juga akan bangun orang kafir yang akan masuk neraka terus ni, dia pun pergi neraka. Barulah diangkatkan pertimbangan mizan kan. Jadi kita bila pun kita ingat wawasan kita tu, kita akan tempuh ini. Di dunia ni kita akan berdepan kita pelajari kita tentang agama yang kita pelajari, biar agama Allah dan agama Rasul kan. Itu yang kita lepas sembahyang hasbi Allah li dini. Ingat kita kena baca tu. Mana kita nak bentuk fikir kita, wawasan kita, dia panggil wawasan akhir. Wawasan daripada dunia dia akhirat. Di dunia ni kita kena berdepan dengan dunia. Baik dunia kita ni Allah Ta'ala takafur dengan dunia hasanah. Kita bagi dunia selamat kita daripada dunia mata'al ghurur, daripada dunia lahun wa la'ibun wa zinatun tafakhun bainakum takalusur fil amwal wal aulad. Surah At-Takasur tu. Semua manusia lah ni alim dan jahil yang penuh dengan situ, dengan takasur. Tu gila main bola lagi tu. Itu pun daripada takasur, mad nation, bangsa gila. Perasaan macam tu kena bertobat. Tu gila sport, gila game, gila soccer. Itu memang 100% majusi. Siapa yang juga orang alim ke jahil ke ditolong bawa ubur dia tu untuk game tu, dia dah masuk agama majusi, dah murtad dah orang itu. Dia bagi agama Rasulullah SAW. Tapi dalam Islam lagi, Islam itulah yang kita tak tahu bahawa itulah Islam majus, Yahudi. Perangai Yahudi dalam umatku, orang besar-besar tu,
Koprat tadi ni. Bila dia tahu kat adzan tu dah panggil dah, dia pun tak tahu. Sebab apa? Dia masa dulu dia tak pernah masuk belajar sekolah Allah Subhanahu Wa Taala. Fi buyutin adinallahu turfa wa yuzkar fi hasmu yusabbihu lahu fiha bil ghudu wal asal. Rijalul la tulhihim. Dia tak masuk situ, belajar situ. Dia tak ribat masjid di masjid tu. Bila dia bangun, dia jadi koprat. Dia jadi rajal syaitan. Orang rijal ni, cepat dia, orang kaya-kaya. 9 daripada 10 orang di syurga, semua rijal. Semua rijal. Uthman rijal, radhiyallahu kan. Abu Bakar rijal, Umar Khattab rijal. Sa'ad bin Waqqas, Sa'ad. Semua yang basra bil jannah itu semua rijal. La tulhihim tijaratun wala. Itu kelaku panggil dia. Tak sikit pun memeliharakan daripada salatul jamaah. Itulah rijal kan. Harta benda banyak. Harta benda Sayyidina Uthman tu kalau nak serah dunia ni pun boleh. Seluruh dunia. Allah Ta'ala bagi harta benda pada Uthman. Uthman dan Abu Bakar Siddiq apa harta benda tu semua. Nak bagi makan seluruh dunia waktu tu pun boleh, cukup. Tapi mereka ada sifat rijal jadi tak lalai sikit pun daripada zikr Allah. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah, tegakkan sembahyang. Wa atuz zakah, tak curi zakat. Dia tak bayar zakat tu, dia curi tu. Lah ni orang dia berkata curi zakat halal bukan. Jadilah PPZ, pencuri penyamun zakat. Maka adalah beberapa orang ustaz yang bangun situ yang cakap dia tu sikit jadi pemungut, pensyarah pada zakat. Itu dajjal, itu qarin punya kerja. Sebab akhir zaman kan manusia ni zakat sebagai mughnim, mughraman zakat. Masuk dia punya. Masuk dalam dia, aku punya. Suka aku nak buat. Itulah panggil penyamun perompak zakat akhir zaman, waktu dekat nak meletup kiamat. Jadi itu. Jadi contohnya sekali itulah perkara yang duduk peringat, kena duduk peringat selalu, sebab kalau tak peringat kita sendiri berlupa, saya sendiri berlupa kan. Cakap begitu kan, perangai itu. Tengok-tengok tu perangai itu kita ada situ. Perangai jahim tu mana-mana duduk masih ada dari perangai. Duduk sonok tengok benda kufur tu. Kerja kufur. Benda-benda syirik kita sonok. Syirik kita. Ya tu. Dalam macam mana pun kita, bila kita berada di atas sirat tariqah ni, kita jaga wirid tariqah kita, pelajari ayat Allah Ta'ala ni, kita mengucap mengucap salawat Nabi, maka kita segala dosa apa yang kita buat habis, dosa tengah jalan, lari tengok apa benda semua kita, maka akan kifaratkan salatul fatih. Tariqah kita pegang dengan wirid dan apa yang kita pelajari itu, bukan banyak mana pun kan. Saya tengok sekarang ni, kalau siapa yang tak masuk dalam tariqah tu, habis. Tariqah lain semua dah habis. Nah, dia tengok dalam kitab Allah Ta'ala, dalam tu kan. Tengok dalam jenis sesat. 7 sesat. Semua tu masuk dalam sesat tu. Yang paling sesat jadi majusi lah, buat doktor profesor. Doktor profesor yang dah ada tu, mereka tu yang teruk. Jahil dan murakkab. Dia tahu baca, tahu tidak, tapi makna yang lapis makna Quran pertama, kedua, tiga sampai ketiga. Makna ada benda tak ada, otak dia tak masuk dalam tu. Yang dia tahu dia ambil Quran tu, dia tengok macam mana. Apa dia Najib kata tadi tentang projek dia pun carilah Quran. Apa pemimpin besar mereka kan, YAB dia cakap, pakai carilah ayat mana yang elok
yang cantik untuk padankan dengan tu. Itu kerja profesor doktor tu. Mufti-mufti tu pun macam tu. Tak berani nak petua kata Najib pergi duduk perayaan, hadiri perayaan orang kafir tu. Dan orang tu dah murtad dia tak kata. Dia kata, tak apa, Najib bagus, dia nak jaga keamanan keharmonian. Dia pergilah Batu-Kek, duduk sekali, duduk pakai bunga, duduk bagi biar bunga, sambil minum bunga di tengkuk dia kan. Tak apa, sebab pemimpin ni dia jaga. Ya. Itu kerja mufti Perak tu. Sebut nama lah. Sebut nama nanti dia kata, oh tak ada orang ni, aku ni bagus. Itu kata orang semua dalam ghaflah, dalam ghaflah mana kufur, syirik dan maksiat. Itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang ini semua orang memang sesat. Kita cakap dah, tapi mereka tu dah lama dah sesat dah. Tak. Jadi Wahbi lama kan. Dah 30 tahun dah. Satu syekh tu guru mula-mula dia mengaji di Darul Ulum tu. Dia masuk tempat Wahbi. Tabaylah ni, dia dah ekstrim dah kewahbian ni tadi. Tamam Wahbi tu penuh seluruh dunia ni penuh tempat Wahbi. Kok majus umat ni tu. Orang begini memang orang sesat dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sesat dengan amal dia, dengan usaha dia, dengan ilmu dia. Ilmu yang cara dia belajar. Jadi orang ni tuan-tuan kita kena jauhkan diri daripada mereka. Sebab kalau kita hidup rasa, oh betul juga dia ni. Maka kita akan golongan-golongan yang ini perempuan ni semua jahil. Perempuan ni semua mereka ni kallamadwana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan hati berkarat, hari-hari tu berkarat hati mereka dengan apa yang mereka usaha, apa yang mereka kerja parti tu, parti Islam tu. Bukan parti Islam, kerja Majusi. Berkarat. Berkumpul dia pun berkarat hati. Berkumpul dia muslimat. Macam dengan UMNO berkumpul wanita pemuda puteri dia berkumpul bukan? Sama ya. Jadi parti Islam dia miskin, tak ada duit. Dia pun buat menasihat di Taman Melewah tu, dia buatlah tempat markas dia situ kan. Bahkan berkumpul situ. Tak. Dia tak pandai tipu. Sikit-sikit boleh lah. Wah, satu lagi dia tipu boleh. Dia banyak pandai tipu kan. Dia kumpul semua duit. Nak melompat parti boleh. Siapa nak melompat dia bagi lebih sikit. Duit. Itu Ibrahim Ali duk tunggu. Ibrahim Ali kan. Tunggu tengok. Najib nak upah dia banyak. Dia pun melompat. Lah melompat dah. Dah. Itu beberapa tu perangai dia pun kaki melompat. Macam Froggy. Froggy ni suka melompat kan. Ya, kita panggil Ibrahim Froggy. Saya duduk masjid India hari tu, dia tengok saya duduk situ. Puh, tebut. Lepas tu Rehan mari dia duduk kat dia tu. Tebut dulu. Sebab kita duduk masjid India, kan kita jadi king dalam masjid India kan. Ada pelotor tu situ. Kita jadi tokoh gitu loh kan. Semua tengok-tengok, oh ada situ perempuan tu. Ingat aku nak pegang tak nak dakwah sikit ke apa ke. Tak boleh. Kita tengok kita pergi, dia tabut. Dia pakai apa tu. Tak boleh. Jadi kita balik pada hak pada azal kan, hukum azali Allah Ta'ala ni, ya Allah. Zalika taqdirul aziz alim tu hukum Allah Ta'ala pada azali. Nah, kita boleh dapat tarikh, masuk tarekat pun azali ni, bukan baru. Jadi hanya kita meredai apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sekarang mana kita boleh belajar, kita beramal
Dan kita mengasihi sama kita, belajar kita ni, kita buang kita segala banyak maaf kita sama kita supaya kita jadi mutahabib. Itu yang Nabi SAW suka kita. Jadi kita nak buatlah ni perkara yang Nabi SAW suka kepada kita kan. Jadi itu. Saya dulu masa dulu belajar tu, beberapa tahun dulu tu, bila berat satu benda tu, saya boleh tengok Nabi SAW dia tengok dia kurut muka lah. Begitu, sampai begitu kan. Apa kita nak buat, tengok Nabi tu kurut muka lah. Nabi kurut muka lah, kita jaga. Itu jaga, sampai begitu. Kalau tidak pun kita tengok, kita nak buat satu benda. Malaikat kata, kau tak tengok Nabi kurut muka lah. Lepas tegur begitu lah. Jadi, saya pun semua dah mula kita lutut lah. Sebab begitu dia belajar kan, rohani, barzakhi kita belajar. Dan mana kita nak buat, sebab kita di depan Nabi SAW kan. Takzirkan Nabi di depan kita tak boleh buat macam tu tidak. Kelakuan kita nak buat, kita nak pergi. Nak pergi kan, nak ambil kan, nak apa kan benda kan. Adakah ini menyukai? Itu ilmu yang kita belajar. Itu dia bagi ilmu iman. Ya. Man sallahu surur min faqad sarrun. Siapa yang menyukai ikan mukmin, seorang mukminnya, sesungguhnya menyukai aku. Siapa yang menyukai aku, maka orang tu dia dah tempat kedudukan yang tinggi dah dalam akhirat di syurga. Siapa yang nak mencelakakan mukmin atau menyakiti mukmin, dia menyakiti aku. Orang yang menjadi aku ni dia la yashmu ri'atul jannah. Tidak akan bau surga nak bau surga 100,000 ton nak sampai tu nak bau dahu. Ingat tu sikit kita semua mukmin. Dia kerja kita untuk mengasihi mukmin, itulah kerja orang beriman. Itulah kerja tariqah tijani, tariqah mahabbah dan syukur. والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. نزل الترقى kita. Ini perjalanan jamaah kita kan. Jadi mudah-mudahan Allah kita pelajari lagi lah. Apa yang kita dengar tu penting, muzakarah balik ayat-ayat nanti. Kemudian Allah Ta'ala tambah. Dah. Asas yang kita nak muzakarah, kita nak pelajari itu dah. Hari-hari kita tu dengar motivasi kita, bacaan kita fajar. Kalau bacaan fajar ni dia bersaksi. Allah Ta'ala dengan malaikat segala. Malaikat Mukharrabin semua saksi. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, malaikat Tong Aras lagi, Al-Wahad Muqaddas menyaksi. Semua saksi kan. Ruh para anbiya dan rasul semua menyaksi. Jadi itu. Allah Ta'ala bagi rahmat. Tuan-tuan tambah rahmat, tambah ampun, tambah faham, tambah nur yakin, tambah 5 perkara tu lah. Hari-hari kita tambah. Kita tambah tu, bukan kita tak tambah. Kita tak nak sebab benda tu besar kan. Dalam buku-buku Allah Ta'ala tu, kita ingat apa tak ada ni, tengok. Jangan begitu. Itu qarinnya. Allah Ta'ala bila janji ni bagi, dia akan beri kan. Tak nampak sini, dia tak keluar sini. Maka dia simpan dalam khazanah dia. Sebuah hari kiamat nanti dikeluarkan semua. Apa yang janjikan. Jadi kita lah ni belajar ilmu adil ilahi, perjanjian Allah Ta'ala. Itu lepas bayang tu kita kena baca tu. Allahumma fatirus samawati wal alimul ghaibi wa syahadah. In a'hadu ilayka bi hadzal hayati dunya bi annaka antallahu alladzi la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Alhamdulillah syukur. Apa ni? لا تكلني إلى نفسي طرفة عين إذا تكلني قريب من الشر تباع من الخير لا أستقل إلا برحمتك jangan azan tuad apa ayat kena baca itu kita nak teguh balik perjanjian kita yang Allah Taala kata alam ahad ilaikum ya bani adam itu dia bagi ilmu perjanjian ahadun ilahi. Pagi-pagi kita baca balik kan sebab kita nak jawab kepada perintah Allah Taala alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Kita pun pagi-pagi kita baca Allahumma fatirus samawati wal ardi bil ghaibi wa syahadah inni ahau ilaika bi hadhil hayatid dunya
بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك له وأن محمدا عبدك ورسولك فلا تكل إلى نفسي طرفة عين تكل إلى نفسي تقربني من الشر وتبعد من الخير. Kalau kita jangan kebirkan aku ni, dia turut satu klip mata pun dia turut nafsu. Kalau kita turut satu klip, tengah klip dia pun tuba'id min al-khair, menjauhku daripada kebaikan, tuqarrib min al-syar, kita jatuh dalam syar, kejahatan. Inilah syukur bi rahmatik, ja'al rahmatan 'indak tu'adhi ila yaumil qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Itu janji Allah Ta'ala. Jadi kita bahui janji kita tu untuk mengikut, untuk menjunjung perintah tu. Ya bani Adam, la ta'budu syaitan. Sebab Tuhan tu kita bagi smart tag. Doa smart tag kan. Hari kiamat nanti, siapa yang baca doa tu, lepas sembahyang dia baca doa itu, akan disuruh. Siapa yang ada perjanjian ilahi dulu, bangun. Siapa yang baca lepas sembahyang 20 surah tu, dia boleh bangun. Orang yang tak baca tu tak boleh bangun. Duduk situ. Siapa yang baca yang itu lepas sembahyang tadi, maka orang tu akan dibangun. Dia akan diberi sebab bila kita baca lah ni, dia Allah Ta'ala jadikan satu perjanjian dan disimpan dalam khazanah Allah Ta'ala tu. Paket tu, smart tag tu akan diberi. Hakimat nanti akan diberi dia buah sini. Tak? Oh, ada tu. Jadi tebel lah kita hakimat kan. Jadi yang berhormat kan. Jadi YB betul-betul YB. Jadi itu. Barakallah. Allah Ta'ala berberkat tuan-tuan sekalian. Barakallah li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatuhu innahu ghafurur rahim. Subhanallah wa bihamdihi. Astaghfirullah.